Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata. Assalamualaikum. Pembuka bicara. Bersama saya di program Saf Mahabah Maulid Ilmiah 2020. Okey, program ini adalah untuk mengumpul dana bagi membantu sekolah menengah Islam Al-Haj bagi mengisi tabung untuk membantu pelajar-pelajar di sini. Kalau dikira saya memulakan kerjaya saya sebagai guru vokal ni dari tahun 1987. 1987 dan bermula dengan macam seperti yang saya katakan sebelum ni, dan pada akhir lewat 90-an saya mula dikenali atau dipanggil bekerja oleh stesen televisyen dan radio kan. Jadi makin dikenali lah, dan dia punya peak time betul-betul, masa yang betul-betul meningkat kerjaya saya ialah ketika Sinaran Pasport Kegemilangan, di mana anjuran TV3 Sinaran Pasport Kegemilangan, dan seterusnya apabila ada program Akademi Fantasia. Ya, pada ketika itu bidang vokal sudah dilihat dan sudah menjadi demand, menjadi kehendak ramai orang untuk mendalami bidang vokal, khasnya kepada penyanyi-penyanyi. Jadi apabila saya membuka studio saya pada tahun 1992 dengan nama Classicom Vocal Studio, ketika itu memang ramai penyanyi artis yang datang belajar. Tapi saya tidak menghadkan penyertaan kelas ini kepada artis sahaja, ya. Saya buka kepada semua orang, sebab seperti yang saya nak kongsikan, suara ini bukan hanya sekadar menyanyi. Ya, maknanya pertama sekali suara ini sangat perlu untuk kita menggunakannya dalam pertuturan, ya, dan kemudian dah tentunya lah sebagai penyanyi, sebagai pelakon, sebagai pengacara, sebagai telefonis, sebagai jurujual, semua, sebagai guru, semua orang sebagai pemimpin, semua orang kena belajar vokal. Siapa yang ada suara, semua kena belajar vokal. Bukan kerana belajar, bukan kerana nak menyanyi, tapi kerana untuk mengetahui apa yang suara kita boleh lakukan apabila kita belajar, ya, di mana kepentingan pernafasan, kepentingan kualiti yang kita nak endorse, orang kata nak membina jenama, nak menjenamakan diri kita dalam mengeluarkan bunyi tadi. Sebab bunyi ni dia boleh detect. Maknanya bila kita dalam telefon, bila kita bertelefon, kita sebut hello, orang pun dah tahu, oh ini siapa, dah boleh agak suara ini kepunyaan siapa, milik siapa. Jadi suara sebenarnya dia yang kita sangka, yang kita dah mainkan setiap hari ni, yang kita dah bercakap setiap hari, kita sangka itulah suara kita yang sebenar. Tapi sebenarnya setelah saya memahami tentang ilmu vokal ni, bukan. Saya sendiri mengalami satu fasa di mana baru saya sedar suara yang saya hasilkan bukan suara yang berkualiti. Ketika saya bercakap, ya, saya boleh menyanyi dengan baik, mungkin orang kata menyanyi sedap, menyanyi begitu, begini, macam-macam lah. Tapi saya sedar ketika itu yang saya mengalami masalah dalam mengeluarkan suara ketika saya bercakap. Dan saya mengelak untuk bercakap lah bila di atas pentas. Saya boleh menyanyi, perkara-perkara ni saya jumpa apabila contohnya saya berlakon, sebab saya dulu berteater. Bila saya berlakon, saya kurang mendapat watak yang banyak bercakap. Saya lebih banyak dapat watak-watak yang banyak menyanyi, kan. Jadi bila saya dengar suara saya dalam rakaman, saya meneliti kenapa suara saya, apakah nilai-nilai komersial yang perlu ada dalam suara ini. Sebab saya ingin nak buat iklan, drama radio, masa tu banyaklah saya nak berkecimpung dalam bidang macam tu. Tapi suara saya bila saya dengar, dia tidak ada nilai-nilai itu, ya. Saya sendiri dengar, dan saya berfikir patutlah orang tak panggil saya buat iklan, macam gunakanlah, orang tak panggil. Sebab
suara saya itu tidak ada nilai-nilai komersial itu. Saya pun tak tahu apa itu pada ketika itu. Ya, rupanya cara saya keluarkan suara saya ketika bercakap itu salah. Saya tak sedar. Saya seorang guru vokal. Saya seorang orang kata pengamal ilmu vokal ni. Tapi rupanya ketika saya bercakap, saya tak gunakan ilmu itu. Ya, dan alhamdulillah, sebenarnya Allah, percaturan Allah itu hebat, di mana saya mendapat jalan, saya mendapat dipermudahkan urusan saya dengan buku-buku, dengan pertemuan dengan orang kan, yang membuatkan saya dapat sambil orang kata buat research, membuat research sambil mencari bahan, membaca, mencari ilmu pengetahuan, saya jumpa satu titik. Ya, dan sehingga hari ini saya tidak pernah menyatakan titik itu adalah full stop yang sebenar. Saya terus melangkah, saya terus mencari, kerana melalui pengetahuan, melalui pemahaman saya dalam bidang vokal, dia bukan saja mengubah cara saya bercakap, bukan saja mengubah cara saya menyanyi, itu di antaranya kan, malah dengan pemahaman ilmu vokal tadi mengubah banyak dari sudut kepribadian saya, dari sudut pemikiran saya, dari sudut penampilan saya, banyak ubah. Itu yang nilai-nilai lain daripada yang sebelum ni saya faham. Belajar vokal, kita belajar macam ni kan. Jadi hari ini 2022, ya, masa 2019 saya pernah mengatakan, dia ada fasa dia 80-an saya mengajar orang menyanyi kanak-kanak begitu begini, choir 90-an sampai 2000 saya kata saya nak mengajar kepada orang-orang yang dalam masjid lah, orang kata mengaji, orang imam-imam, tercapai alhamdulillah. Kemudian saya bawa misi yang baru, saya nak mengajar orang dalam pertuturan. Yang maknanya saya fokus pertuturan tu, mula-mula saya fokus kepada orang yang ada masalah pertuturan. Saya tak panggil orang-orang yang nak buat pidato ni, saya buat dengan orang yang ada masalah pertuturan. Maknanya OKU lah. Memulakan dengan di situ orang yang kurang pendengaran tapi mempunyai bunyi, suaranya ada tapi tak boleh bertutur. Jadi saya latih tentang perkataan-perkataan, bagaimana nak memberi impact, nak merealisasikan perkataan itu pada mereka. Macam contohnya, saya nak pakai baju, benda macam tu. Apa yang membantu mereka untuk mendengar suara saya, untuk mereka boleh bertutur. Dan ramai, alhamdulillah, dengan kerjasama persatuan, NGO, sekolah-sekolah, mana saya melalui kelas-kelas choir, OKU, saya dapat buat research lah. Sebenarnya melalui itu saya banyak menjumpai banyak perkara di sebaliknya, ya. Dan di situ juga di mana saya memahirkan bidang perkongsian ilmu vokal dalam nyanyian, ya, tentang pertama tentang kawalan nafas, kedua tentang sebutan, kenapa pentingnya sebutan, ketiga tentang emosi dan kesungguhan untuk kita menyampaikan sesuatu maksud dalam lagu itu. Kerana peratusan besar dalam masyarakat kita adalah OKU, ya. OKU ni banyak kategori. Kalau kita kata, selalu orang kata orang pekak, orang buta. Kita ambil lah dua, orang pekak, orang buta. Dia ada banyak kategori OKU yang lain, tapi kita fokus pada dua, orang pekak, orang buta. Orang buta selalu dikaitkan dengan orang buta pandai nyanyi, suara bagus kan. Sebab orang buta tak nampak tapi dia boleh dengar. Jadi dia boleh dengar dan dia boleh tiru apa yang dia dengar. Tapi orang pekak dia tak boleh dengar. Orang pekak tidak semestinya bisu. Orang pekak dia ada yang boleh menghasilkan bunyi dan boleh dilatih untuk dia menyanyi. Ni yang saya jumpa. Jadi untuk mengetahui satu-satu penyanyi itu bagus atau tidak, saya tak gunakan orang buta untuk mendengar. Saya gunakan orang pekak untuk mendengar. Bezanya, orang pekak tidak mendengar menggunakan telinga.
Orang pekak mendengar menggunakan hati dan mata dia dan pandangan dia. Sebab itu saya jelas, saya kukuh, saya bertegas. Orang menyanyi ni tak boleh nyanyi muka cantik macam tu saja. Dia kena beritahu apa perasaan dia, kalau nak menangis, kalau nak marah, kalau dalam lagu tu memujuk, kena hasilkan. Jangan nak sebut apa. Sebab tu saya menjadi, dia dugaan dia ialah menjadi lelah. Lelah tu bukan sakit lelah. Lelah tu maknanya penat lah. Bertahun-tahun saya mengajar orang menyanyi, saya kata menyanyi. Satu, sebutan kena betul. Kerana sebutan ini adalah tunggak kepada dakwah. Maknanya sebutan ini yang nak menyampaikan kepada orang perkara yang betul. Tapi kalau kita sebut tiada, kemana, dialah, semuanya ada slang-slang tu. Pada saya itu adalah satu nyanyian yang tiada kualiti.